dulu ya. Okey. Baik, kembali kepada sejarah bab 1 dulu. Kita tengok daripada bab 1.1 apa yang kita telah pelajari. Okey. Baik, sebenarnya tentang kerajaan alam Melayu bab 1 ini kita telah mempelajari tentang konsep alam Melayu. Okey. Baik, konsep alam Melayu ni kita telah lihat daripada 3 sudut, iaitu daripada geografi dia. Daripada sudut geografi itu kita telah lihat, okey, tokoh-tokoh seperti Nek Hasan Syuhaimi kata alam Melayu daripada Madagaskar sampai ke Taiwan. Kemudian juga Abdul Hadi Haji Hassan kata alam Melayu daripada Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Okey, kita dah belajar yang itu. Kemudian juga kita dah belajar tentang Ismail Hassan, dia kata dunia Melayu daripada Vietnam sampai ke Filipina. Kemudian juga Alfred Russel Wallace kata Kepulauan Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai Papua Nugini. Dan juga Dr. Ding Chu Meng kata dunia Melayu ni daripada Malaysia sampai Filipina. Ismail Sabri tak ada pandai? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Itu alam Melayu dari sudut geografi. Yang kedua dari sudut bahasa. Ingat konsep alam Melayu. Ini konsep. Alam Melayu ni maknanya apa? Dunia Melayu. Okey, seperti yang dinyatakan oleh R.O. Winstead dalam buku dia Ilmu Alam Melayu. Okey. So, daripada sudut geografi, dari sudut bahasa, kenapa dipanggil alam Melayu? Sebab persamaan bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Melayu Brunei, Tagalog daripada Filipina, bahasa Melanau dan juga Kadazan Dusun. Macam sama je. Maknanya daripada sudut bahasa, kita ni alam Melayu yang sama. Baik, kemudian bahasa Melayu juga telah digunakan secara meluas kerana apa? Kerana sifat orang Melayu ni dulu yang suka belayar, mengembangkan, menyebarkan bahasa. Dan bahasa Melayu ni mudah untuk dipelajari. Kan? Itu kata Sultan Takdir Alis Jabana. Kemudian, itu yang kedua dari sudut bahasa. Yang ketiga, dari sudut budaya. Ingat, geografi, bahasa, budaya. Iaitu budaya yang sama, budaya yang serumpun. Iaitu budaya kita, kita pandai untuk membuat gangsa, seni mempertahankan diri. Kemudian kita ada nilai-nilai serumpun yang sama seperti kita ni suka bergotong royong. Bergotong royong. Itu persamaan budaya yang telah kita pelajari. Okey, so 3. Baik, kemudian kewujudan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Seperti apa? Kita ada Funan, Champa. Ada 7 kerajaan alam Melayu. Kalau kita ingat daripada atas. Macam Cik Wajar kan, daripada atas. Iaitu yang atas ada 3. Funan, Champa, Angkor. Kemudian di Tanah Melayu ada 2, iaitu Kedah Tua dan juga Gangga Nagara. Kemudian di Indonesia, iaitu apa? Sriwijaya dan Majapahit. Senang kan? Senang nak ingat. 3 di atas, 2 di Tanah Melayu, 2 di Indonesia. Senang nak ingat. Okey. Baik. So, kita ada 7 kerajaan dan juga kita kena ingat. Bukan salin. Ni salin ke cikgu? Tak. Ini hanya pengulangan sahaja. Sebab ini kita dah buat nota gitu. Siapa yang tak sempat salin nota itu, siapa yang baru masuk hari ini, nanti boleh tengok di YouTube cikgu, klik pada sejarah tingkatan 2 dan kamu tengok video dia. Macam mana kita orang buat. Kami dah ramai-ramai buat nota. Rugi. Okey, baik. Kemudian 1.3 iaitu kerajaan alam Melayu yang masyhur. Di sini dia ada detail dia tentang kerajaan Funan, yang berpusat di Viadapura. Kemudian dia punya raja dia adalah raja yang memulakannya ialah iaitu raja yang bernama Kaundinya. Kemudian masyhur semasa Fan Shihman dan sebagainya. Kemudian kerajaan Champa pun kita dah belajar tentang kerajaan Champa yang diasaskan oleh Chulian, di Indrapura. Dan kemudian kita dah belajar kerajaan Sriwijaya yang diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Jayanasa.
Dan kita telah lihat tentang kemasyhuran semasa pemerintahan Sang Ramadanan Jaya. Itu Sriwijaya. Nama pelik-pelik. Sebab itu, cikgu ajar kamu buat nota tu. Supaya nama-nama tu kamu ingat. Kalau tak buat nota tu kompom-kompom lupa. Dahlah nama pelik-pelik. Kalau setakat nama macam Zahra Syasmin ke, Nakib ke, kan nama kata apa Imran ke, Wan Amir Izzuddin ke, senang nak ingat. Ini nama, ya Allah. Jadi sebab tu kena buat nota. Kemudian kerajaan Angkor yang berpusat di Hari Haralaya diasaskan oleh Jayavarman II, kemudian masyhur semasa Suryavarman II, dan selepas kematian Jayavarman yang ke-6, Angkor mulai lemah. Itu kerajaan Angkor. Kemudian kita telah lihat juga kerajaan Majapahit yang diasaskan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya. Dan masyhur semasa pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri. Dan apabila Patih Gajah Mada meninggal dunia, maka kerajaan Majapahit menjadi lemah. Kerajaan Kedah Tua pula, masyhur, dan kerajaan Kedah Tua adalah salah satu kerajaan yang telah dinaungi oleh Sriwijaya. Maknanya Kedah Tua ini telah duduk di bawah Sriwijaya. Ini pun kita dah belajar itu. Dan kita dah belajar tentang kerajaan Gangga Nagara yang diasaskan oleh siapa? Raja Ganji Sarjuna. Ambil kau. Tapi Gangga Negara ni berada di mana? Berada di Ipoh, Perak sebenarnya. Kerajaan Gangga Negara ni. Baik. So hari ni kita dah lihat juga tentang kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Ini kerajaan luar yang sezaman seperti Empire Parsi, Empire Rom, Empire Kushan, dinasti Han, pada abad pertama sezaman dengan Funan. Kemudian kalau abad yang ke-9 ini, iaitu kerajaan seperti Empire Byzantine, Abbasiyah, kemudian juga dengan dinasti Tang. So dia sama dengan Angkor, Champa dan Sriwijaya pada abad ke-9. Waktu ni ada Mesopotamia ke cikgu? Bagus. Baik. Ni cikgu nak bagi clear. Baik, sebenarnya Mesopotamia, kemudian juga tamadun apa lagi? Mesopotamia, Indus, Huang He, dan juga tamadun Mesir Purba yang kamu belajar masa formal tu, itu masa abad sebelum abad pertama lagi. Maknanya kerajaan tamadun-tamadun itu berlangsung sebelum Masihi. Bila dah ada abad-abad ni, abad pertama, abad kedua, abad ke-9 kan, ini dah waktu Masihi. Maknanya 4 tamadun itu dah habis. 4 tamadun itu dah habis. So berlangsung pula kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Macam tu. Baik, kemudian abad ke-14 iaitu Kesultanan Delhi dengan Empire Mongol. Baik, kemudian juga berlaku hubungan-hubungan seperti hubungan perdagangan orang alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan lain. Kemudian ada hubungan keagamaan. Ingat, kalau keagamaan ada 3. Agama Hindu, Buddha dan juga Islam. Dan Hindu kita tahu macam mana boleh sampai ke alam Melayu ni cikgu. Agama Hindu sampai ke alam Melayu melalui 3 cara. Iaitu kedatangan pedagang, kemudian tentera dan juga golongan Brahmin. So ada 3 kat situ. Pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Sebab itu Hindu sampai. Kemudian Buddha. Buddha kita tahu. Kita belajar masa sejarah tingkatan 1 kan. Siapa yang menyebarkannya? Asoka. Belum salin. Asoka. So dia adalah pemerintah Empire Maurya yang menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk sebarkan agama Buddha. So ini penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang di Kedah. Kemudian barulah kedatangan Islam. Islam pun datang kerana apa? Kerana peranan 3 watak, iaitu pedagang, pemerintah dan juga pendakwah.
Ini kedatangan 3 agama besar ke kawasan alam Melayu. Okey. Kemudian hubungan diplomatik. Jadi kita tengok hubungan perdagangan. Kemudian kita tengok hubungan agama. Okey, dan yang ketiga hubungan diplomatik. Kerajaan alam Melayu ni memang banyak membuat hubungan dengan China. Seperti kalau kita lihat Funan ya. Funan sebenarnya utusan yang dihantar pada abad ketiga, dia nak mohon bantuan ketenteraan daripada China. Champa pun sama. Untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Dai Viet. Di Majapahit menjalinkan hubungan persahabatan dengan China. Sriwijaya untuk mendapatkan pengiktirafan dan hubungan persahabatan. Begitu juga kalau kita lihat seperti Angkor. Untuk memperkukuh persahabatan dan perdagangan, dan Kedah Tua untuk mengukuhkan hubungan perdagangan. Secara kesimpulannya, semua kerajaan-kerajaan alam Melayu ini akan buat hubungan dengan China. Kerana apa? Kerana kerajaan China pada waktu itu adalah kerajaan yang besar. Yang kuat dan besar. Sebab itu semua kerajaan-kerajaan kecil kerajaan alam Melayu ni buat hubungan dengan China. Begitu juga dengan dengan India. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Contohnya Funan, Sriwijaya, Majapahit, Angkor. Buat hubungan dengan India untuk apa? Hubungan perdagangan, hubungan keagamaan, dan juga untuk persahabatan. Okey, jadi itulah sahaja sebenarnya bab 1, sejarah tingkatan 2. Macam? Senang tak? Macam senang tak? Kan? Semua macam cikgu dah tahu dah. Korang semua mesti macam entahlah cikgu. Itulah korang ya. Okey, baik, tak apa kan. Tak apa. Sebenarnya cikgu akan bantu kamu. Okey, dengan cara kita akan buat nota. Okey, jom. Ini sekarang kita baru nak buat nota. Okey. Baik, cikgu akan sharekan nota berkaitan dengan konsep alam Melayu dan sebagainya. Okey. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan Kedah Tua tak ada ke cikgu? Kedah Tua dia kurang sebab Kedah Tua waktu itu di bawah pengaruh Sriwijaya. Sriwijaya tak apa. Kita tengok. Jom kita tengok. Okey, baik. Inilah dia yang kita buat hari itu. Macam mana wujudnya logat? Okey, wujudnya logat ini kerana mengikut negeri dan kebiasaan. Kebiasaan. Contoh apa? Logat Kedah. Dah kebiasaan Kedah. Okey, so ada yang bertanya, cikgu, sambung nota guna kertas baru ke atau tulis nota depan belakang? Okey, bagus soalan itu. Bagus soalan itu. Hari itu, cikgu ajar kamu macam mana kan? Iaitu selai kertas macam ni. Apa yang kita nak, kertas kosong macam ni, kita lipat 2 begini, kemudian kita lipat 2 begini. Supaya apa? Supaya kita akan dapat 4 ruang. 4 ruang iaitu ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Jadi bila dah ada 4 ruang ini, so kamu telah buat nota itu. Dekat sini, kerajaan alam Melayu. Kemudian kamu telah baca tentang, kita telah buat tentang konsep alam Melayu tu kan. Geografi, budaya, bahasa kan. Kemudian kita telah lihat tentang, kat bawah ni kita dah buat tentang kerajaan-kerajaan alam Melayu. Seperti apa? Funan. Apa dia punya maklumat? Champa, apa dia punya maklumat? Kan? Dan sebagainya. Baik, kemudian di belakang itu kita ada buat juga di belakang, iaitu tentang kerajaan-kerajaan alam Melayu tu. Kemudian tak cukup, kamu pun ambil satu lagi kertas lain. Buat yang sama. So kerajaan alam Melayu satu-satu kan kita buat hari tu. Kita buat Funan, Champa, Angkor, Kedah Tua, kemudian Gangga Negara, Sriwijaya dan juga Majapahit. So bila dah buat, ada lagi kosong tak kat belakang? Kalau ada kosong kat belakang, kita sambung kat belakang dia. Ingat,
Okey, kita kena jimatkan kertas. Okey, jimatkan kertas dengan cara apa cikgu? Sebab kita dah belajar geografi. Ingat okey, sehelai kertas itu sebenarnya datang daripada pokok-pokok tu. Kalau kita tak guna depan belakang, kita telah membazir. Okey, jadi kita guna depan belakang. Okey. Baik. So, sekarang kita nak sambung lagi nota dia. Okey. So, kepada para pelajar yang baru, yang mungkin baru masuk kelas hari ini, tak apa. Dapatkan kertas ini, lipat 2, kemudian lipat 1 lagi, kemudian kita mulakan untuk nota yang baru. Kamu buat je, ambil yang baru. Okey, tetapi kalau ada yang lama, kalau ada kosong lagi, sila sambung. Sila sambung di belakang. So kita nak guna dua-dua depan belakang. Boleh? Boleh okey. Baik. So, kita akan sambung. Nak sambung yang mana cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey, hari itu kita dah buat konsep alam Melayu. Okey, geografinya, bahasanya, budayanya. Kemudian juga kita juga telah belajar, kita dah buat tentang tentang yang seterusnya iaitu kerajaan alam Melayu ni. Funan kat mana, Lembah Sungai Mekong, Champa kat mana, Srivijaya kat mana, Angkor kat mana. Kita dah buat yang ini. Kita dah buat yang ini 1.2. Kemudian kita juga telah buat 1.3 iaitu kerajaan alam Melayu yang masyhur ni. Dengan kerajaan Funan. Kemudian kita dah buat tentang kerajaan Champa. Kita dah juga buat kerajaan Srivijaya. Begitu juga kita dah buat kerajaan Angkor. Dan seterusnya kita dah buat kerajaan Majapahit. Dan seterusnya kita dah buat kerajaan Kedah Tua. Dan yang terakhir kita dah buat tentang kerajaan Gangganagara. So kita dah buat yang itu. So hari ini kita nak sambung iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, baik. So dah sedia semua? Dah sedia semua dengan kertas dan pen? Dah sedia Kertas dan pen mesti ada Mesti ada. Okey. Tak apa. Kita bersusah-susah dahulu, menulislah, buat nota, tak apa. Tapi kamu kena ingat, untungnya kamu, bila kamu buat, kamu ingat. Bila kamu ingat, nanti bulan 3, akhir bulan 3, bila masuk belajar sejarah tingkatan 2, kamu dah boleh jawab soalan-soalan cikgu kamu. Cikgu kamu tanya, okey kita belajar kerajaan alam Melayu. Kamu dah cakap apa? Cikgu, saya dah belajar ni cikgu. Saya cikgu tahu. Saya tahu cikgu. Kalau Majapahit mesti dia punya pusat pemerintahan adalah di Kota Trawulan cikgu. Saya tahu cikgu. Kemudian cikgu kamu kata apa? Kita baru je belajar ni. Macam mana kamu tahu? Nampak tak? Kamu dah ingat. Macam seronok tak kalau macam tu? Seronok tak macam tu? Tak tanya soalan, tak boleh. Okey. Okey Pravin. Cikgu saya kat sekolah tak tanya soalan, tak boleh nak show off. Itu cikgu lain. Itu cikgu lain, Ain. Nanti ada cikgu sejarah yang baru, dia tanya macam mana? Macam mana Ain Zulaika? Okey, Ain Zulaika dia akan tanya. Okey, Ain Zulaika, boleh cerita sikit tak tentang kerajaan Funan? Kamu pun buka nota. Nota cikgu tu. Nota yang kamu buat tu, kamu buka. Okey, sebenarnya cikgu, kerajaan tu telah dibuat oleh ni. Kerajaan Srivijaya ni sebenarnya telah diasaskan oleh Daputa Hyang Sri Jayanasa cikgu. Dan dia berpusat di Palembang cikgu. Jadi cikgu pun, kamu pun akan, wah, hebat ni. Kan? Macam mana kamu belajar? Nampak tak? Nampak tak? Sebab apa tahu? Nanti cikgu kamu kata apa? Buku teks baru je bagi. Buku teks baru bagi masa kamu naik tingkatan 2. Macam mana kamu dah tahu? Buku teks baru bagi. See? Nampak tak? Efektifnya belajar awal. Berkesannya belajar awal. Dan kita buat nota awal-awal. Orang lain baru nak belajar bab 1, kita dah pergi belajar bab 3. Macam? Kan? Flexing
flexing kat kawan-kawan, boleh belagak depan cikgu dan janganlah belagak kan. Tapi memang cara macam ni ramai pelajar-pelajar cikgu tingkatan 3, 4, 5 dia akan kata apa? Sekarang ni cikgu, kalau kawan-kawan mesti tanya saya cikgu. Pasal sejarah mesti tanya saya. Sebab dah belajar dulu. Sekejap Sekejap. 2 minit, 2 minit sekejap. Okey, Zain. Okey. Okey, kita teruskan Okey, dah sedia semua? Okey, dah sedia Okey, kita akan buat nota. Okey, kita sambung nota. Jom. Kita sambung nota kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, subtopik 1.4. So, kita akan gunakan salah satu ruang dalam kertas ini. Tak kisahlah mana-mana. Kat sini ke, ikut kertas kamu. Okey, tapi kita guna salah satu ruang sebab ruang kita ada 4. Ingat ruang kita ada 4. So kita gunakan salah satu ruang. Alright. Jom. Baik, kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar. Menegak ke melintang? Mana-mana pun boleh, Zahra. Nak buat menegak pun boleh, nak buat melintang pun boleh, mana-mana pun boleh. Ikut keselesaan. Mana-mana pun boleh. Sebab ingat nota ini bukan kamu nak hantar pada cikgu, tak. Tapi nota ini untuk kegunaan diri kamu sendiri. So macam mana dia punya cantik ke, macam mana dia punya design ke, is up to you. Okay, itu paling penting. Baik. So kita lihat di sini. Okey, berkaitan dengan kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey. Kita lihat di sini. Ini untuk memudahkan kamu, maka ini cara dia bagaimana untuk kita mengetahui kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, kamu nampak tak? Okey, kerajaan luar, dan bawah kerajaan alam Melayu. Kamu akan buat satu line, line begini yang line hitam ni, line hitam ni, dia akan kita buat, kita kata naik-naik macam itulah. Baik, apa yang kita nak buat sebenarnya? Yang di atas tu kerajaan luar. Yang di bawah tu kerajaan alam Melayu. Baik. So kalau kita lihat di sini, kerajaan alam Melayu di bawah tu Funan. Abad pertama Masihi. Abad 1 Masihi So dia sama dengan yang di atas dia. Iaitu apa? Iaitu kerajaan Rom, Parsi, Kushan dan dinasti Han. Nampak tak? Dia sezaman. Funan di bawah, atas dia Rom, Parsi, Kushan, dinasti Han. Kemudian bila bergerak ke kanan, iaitu pada abad ke-9 Masihi ada 3 kerajaan alam Melayu, Champa, Sriwijaya dan juga Angkor. Dia sezaman dengan atas dia, iaitu apa? Kerajaan Abbasiyah, Empire Byzantine, dinasti Tang dan juga kerajaan Chola. Kemudian semakin ke kanan,
Kalau kamu lihat, okey, buat satu line lagi. Okey, sambungkan dia. Iaitu, okey, untuk abad ke-14 Masihi. Okey, Campa, Angkor, Majapahit. Okey, kerajaan alam Melayu. Di atas dia rupa-rupanya sezaman dengan Empayar Mongol, Kerajaan Turki Uthmaniyah dan juga Kesultanan Delhi. So bermakna, oh inilah sezaman. Maksudnya sama-sama serentak pada satu abad, iaitu abad pertama Masihi, abad 9 Masihi dan abad ke-14 Masihi. So kalau kita lihat, oh Funan dengan Rom, Parsi, Kushan, dinasti Han. Kalau Champa, Srivijaya, Angkor, dia dengan Abbasiyah, Byzantine, dinasti Tang, Chola. Kalau Champa, Angkor, Majapahit, ia sama dengan Empayar Mongol, Turki Uthmaniyah dan kerajaan atau kesultanan Delhi. Boleh ambil. Yang ini memang kamu kena salin. Dan salin tu biar tak apa, sama je. Biar dia selari. Oh, kamu tahu bezakan kerajaan luar, kerajaan alam Melayu. Nak buat kotak ke, nak buat bulat ke, it's up to you. Saya tengah makan, cikgu. Kau ni Amar Kowi, orang tengah buat, kau nak makan. Kan? Dah lah masuk lambat kau ni. Hai, kau ni kan. Ah, dah. Okey, makan, buat dulu. Buat dululah. Saya penat, cikgu. Kau penat apa, Mar? Penat makan Ha. Ya, nasib baik dah. Baru balik 2 vacation. Amboi, nak flexnya. Tu nak flex ke? Okey. Amboi, nak flex juga tu. Yelah. Okey. Okey. Baik. Ya. Saya appear kat newspaper ni. Kamu appear kat newspaper mana? Tamil Nesan ke apa? Nanyang Siampau. Paper mana tu? Nak tahu juga. Mana tahu Tamil Nesan ke paper Tamil Nesan ke paper Nanyang Siampau. Ah, Kenapa kamu appear? Cikgu, pujilah ni. Kau ingat senang ke nak masuk apa akhbar Tamil Nesan? Ya. Ah, ayah kau. Kenapa dengan ayah kau? Kenapa? Kenapa dengan ayah kamu? Dia own homestay. Kau tak bagi tahu pun kan, tak share pun dengan kita orang. Bapak kamu ada homestay. Ni ke? Okey. Kau nampak ke gambar ni? Kau nampak ke gambar ni? Tak tak nampak. Okey, sorry. Tak payah tengoklah. Kau buat yang ini. Okey. Baik. Amal Kawi, homestay kat mana ni? Homestay kat mana? Okey, L je. Tak bagi tahu. Ah, tak bagi tahu pun. Okey. Baik. Homestay ayah kamu. Okey. Ah, Cikgu minta belanja. Itulah. Nanti cikgu nak minta belanja semalam lah homestay. Okey. Baik Amar Kobi. Okey. Baik. So inilah dia kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Dah salin? Dah salin belum? Okey. Jap cikgu. Sila. Take your time. It's okay. Ambil. Kan? Memang kelas kita akan go slow sebab apa? Untuk kita dapat dan kita buat sama-sama Ah. Okey, kalau dah siap nanti boleh tulis dah. Gitu. Gitu. Risau.
Ui, tekunnya. Bagus korang ni. Tapi kalau korang nak tahu kan, banyak-banyak kerajaan-kerajaan luar ni, kerajaan yang hebat adalah kerajaan Empire Mongol tu tau. Empire Mongol tu, dia dimulakan oleh dia punya luas tu seluas Rusia tau. Rusia kan sekarang kita tahu kan negara terbesar dunia. Dia punya kawasan tu, Empire Mongol tu sebesar Rusia. Dan macam mana dia boleh jadi besar macam tu? Kerana dia ada pemimpin yang hebat. Pemimpin dia iaitu Genghis Khan. Genghis Khan Genghis Khan, kemudian dituruti dengan anak dia ke cucu dia iaitu Kublai Khan. Kemudian diteruskan lagi dengan, kalau tak saja cucu dia juga, iaitu Hulagu Khan. Memang hebat. Dia orang ni kalau menyerang negara lain, jenis langgar je. Dia orang ada kereta kuda pun semua, dia orang akan langgar dan serang je macam tu. Memang hebat Empire Mongol ni. Sampai ke Turki lah serangan dia. Ini kerajaan-kerajaan yang antara yang hebat lah. Ya, ya betul. Betul. Mongol dulu, okey, iaitu di bawah Hulagu Khan, pernah menyerang kerajaan Abbasiyah ke kerajaan Turki Uthmaniyah dan menyebabkan, okey, dia punya general tentera dia telah membakar satu perpustakaan yang besar, okey, dalam kerajaan Turki Uthmaniyah waktu itu. Dia langgar dan dia bakar perpustakaan tu, habis segala transkrip ilmu-ilmu, habis macam tu je. Itu Empire Mongol hebat dulu. Okay, Empire Byzantine, Dinasti Tang, Kerajaan Chola. Ingat Kerajaan Chola ni kamu lihat dia kerap muncul dalam Sriwijaya, dan juga Kedah Tua. Kerana apa? Kedua-dua itu, Sriwijaya pernah diserang oleh Kerajaan Chola. Sekarang Empire Mongol macam mana? Sekarang Empire Mongol tu dah jadi Mongolia. Dan Mongolia tu kerajaan yang sedikit kecil lah. Dia di atas daripada negara China sekarang. Dia tak besar lah, kecil lah. Tapi kalau dulu memang besar gila. Okay, memang besar gila lah. Sekarang dah kecil lah. Okay, baik. Dia tak consider ke kami? Baik, tak. Sebenarnya, apa yang dia buat adalah sebagai satu pembalasan dendam dan juga sebagai dia bakar tu adalah untuk bagi mereka pada zaman itu, ilmu-ilmu yang dicatatkan dalam kertas itu tidak membawa apa-apa erti. Ingat zaman dahulu, yang lebih baik, yang lebih kuat ialah siapa yang lebih kuat menjajah, dia lebih power. Dia bukan macam sekarang. Macam sekarang ni, siapa yang ada ilmu lebih, dia akan berkuasa. Betul? Zaman sekarang, siapa yang ada ilmu lebih, dia akan berkuasa. Tapi zaman dulu, siapa yang lebih kuat, dia akan lebih berkuasa. Jadi konsep zaman dulu dengan zaman sekarang memang berbeza. Ya, memang berbeza. Okey, baik. Dah siap? Ya, betul. Knowledge is the deadliest weapon. Betul. Betul lah, Natasha. Okey, betul sangat-sangat. Okey. Boleh kita proceed kepada seterusnya? Ke kamu masih lagi di sini? Dah siap tulis dah Ajak sikit lagi. Kalau dah siap, tulis dah. Okay. Baik. Sikit lagi. Sila. Okay. Okay, ramai kata dah. Ada Natasha kata dah, Nakib kata dah. Okay. Okay, Ain Zulaika pun kata dah. Okay, Raisha pun dah. Anci pun dah. Okay. Bagus.
Okey, Imran pun dah. Bagus, Imran. Okey, Syabil pun kata dah. Okey, bagus Syabil. Okey. Baik, ingat ya kepada para pelajar tingkatan 2, okey, tahun 2022 ni, kalau okey, semasa kamu tingkatan 1 dulu, kamu rasa macam malaslah aku nak buat nota. Okey. Malasnya nak buat nota kan. Malasnya nak buat nota, tapi bila naik tingkatan 2, okey, cikgu harap kamu ubahlah pemikiran kamu daripada malas buat nota, kamu cakap pada diri kamu, aku kena buat nota. Bukannya rajin buat nota, tapi aku kena buat nota ni. Kalau tidak aku tak faham. Aku kena buat nota ni. Dan kamu kena faham bahawa di sini, okey, bukan kamu buat nota seorang-seorang. Cikgu tolong kamu. Okey, bagaimana buat nota? Okey, jom kita buat nota macam ni, macam ni. Kita buat nota ringkas. Jadi, okey, kamu dah ada guru untuk membantu kamu buat nota supaya kamu lebih faham. Jadi, tanamkan azam kamu pada tahun baru ini untuk apa? Untuk mula buat nota sendiri. Alright. Baik. So, kalau dah, okey, cikgu akan proceed kepada, okey, kita punya nota yang terakhir. Nota kita yang terakhir iaitu berkaitan dengan, ini terakhir ya. Iaitu tadi kita tengok kan, ada hubungan perdagangan, dan juga hubungan keagamaan, dan juga hubungan diplomatik, betul? Jadi kamu boleh buat serupa seperti ini. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan Zaman. So kamu boleh ambil hubungan perdagangan, hubungan keagamaan, hubungan diplomatik. So macam mana nak buat? Okey, baik. Kamu boleh buat daripada kertas itu. Okey, seperti ini ya. Sekejap, cikgu tengok. Okey, daripada kertas ini, kamu boleh buat, okey, tajuk hubungan kerajaan alam Melayu kat sini. Kemudian hubungan perdagangan, hubungan keagamaan, dan juga hubungan diplomatik. So ada 3 kat sini, tajuk. Kemudian di sini akan ada huraian dia. Huraian. So macam tu. Jadi kita akan nampak keseluruhan. Okey, begini. Okey. Baik, faham Baik. So, apa yang kita nak tulis dulu? Okey. So kita akan lihat, okey, hubungan perdagangan dahulu. Jom kita tengok hubungan perdagangan. Okey, okey, baik. Hubungan perdagangan. Ya, betul. Rasyah. Kalau boleh buat dua lah. Okey, kalau boleh buat dua ruangan lah. Tapi kalau kamu rasa nak buat satu ruangan saja, satu ruangan ni pun dah cukup. Sebab mungkin ada yang buat macam ni kan. Tadi ada yang kata melintang, ada yang kata menegak, lepas tu melintang kan. Mana-mana pun boleh. So kalau katakan kamu nak buat macam ni, gunakan satu ruang saja pun boleh juga. Okey, contohnya hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan sezaman. Contoh. Okey. Sini. Kemudian hubungan perdagangan, hubungan keagamaan. Okey. Kemudian barulah buat di sebelah dia faktor dia apa semua boleh. Nak off zoom kat slide tu. Jap nak SS. Okey. Daing, Zafran, kau ni kan orang suruh salin kau pergi SS. Kenapa kau SS? Kenapa nak screenshot? Tulislah. Jangan screenshot Sebab screenshot nanti saya salin lambat. Allahu Akbar. Kan salin screenshot nanti tak tengok membalik. Okey. Sekarang kau screenshot, kalau kau nak screenshot dulu, kemudian cikgu akan zoom sebab kita ada banyak masa untuk salin. Jangan risau. Kita ada banyak masa untuk salin. Cikgu bagi ruang untuk kamu salin satu-satu. It's okay. Sampai korang siap. It's okay. Tak ada masalah. Ya. Okey. Parent saya panggil. Okey. Baik. Nak salin semua ni ke? Kejap. Sebab tu cikgu nak buat ni. Nak salin semua ke? Kejap. Begini. Okey. So kita akan buat begini. Okey. Baik. Kita pergi kepada hubungan perdagangan dahulu. Okey. Hubungan perdagangan. Okey, kita buat hubungan perdagangan dulu.
iaitu apakah faktor dia? Okey, pertama sekali, okey, kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik iaitu yang terletak di laluan perdagangan timur dan barat. Kemudian kekayaan hasil bumi, okey, dan yang ketiga, okey, iaitu sekejap okey, baik. So sikap keterbukaan pemimpin pemimpin kat sini. Okey, ianya pemimpin kat sini. Pemimpin. Pemimpin alam Melayu. Sikap keterbukaan pemimpin alam Melayu. Ada typo kat sini. So, hubungan perdagangan, okey, faktor dia kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat. Kedua, kekayaan hasil bumi. Dan ketiga, sikap keterbukaan pemimpin alam Melayu. Okey. Itu boleh salin. Okey. Okey. Kemudian hubungan keagamaan pula. Yang kedua, hubungan keagamaan. Agama Hindu disebar melalui peranan tiga, okey, iaitu peranan pedagang, tentera dan Brahmin. Okey, dan Brahmin. Okey, baik. Sekejap cikgu nak tukar software dia supaya cikgu boleh edit sekejap. Boleh? Cikgu edit sekejap sekejap, cikgu tukar software. Satna, cikgu sekejap, cikgu tukar software dia sebab software ni dia tak berikan ruang pada cikgu untuk untuk edit. So cikgu akan gunakan satu lagi software, okey, iaitu software ni. Okey. So cikgu share semula. Okey, baik. Ini software ni. Okey, so kita lihat di sini tentang tadi kita tengok hubungan perdagangan. Okey. Dan sekarang kita lihat hubungan keagamaan. Okey, untuk hubungan keagamaan, agama Hindu disebar. Okey, so disebar oleh siapa? Oleh so kita boleh buat macam ni je. Pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Okey, dan golongan Brahmin. Okey, so kemudian kita boleh buat bukti. Bukti. So kita boleh buat sempang macam ni. Okey, artifak. Pengaruh Hindu. Di mana? Di lembah. Di lembah Bujang. Gitu. Nampak tak? So kita simplekan dia. Kita simplekan dia. Agama Buddha pula. Okey. Disebarkan melalui apa? Melalui siapa? Disebar oleh kita buat pendekkan dia. Asoka. Okey, yang mana Asoka inilah yang telah menghantar Sami Buddha. Okey, so kita hantar dekat sini. Macam ni. Menghantar Sami Buddha ke alam Melayu. So kita tak perlulah nak tulis ke alam Melayu. So kita katalah bahawa telah menghantar Sami Buddha. Silap pula. So kemudian kita tulis bukti. Bukti dia adalah penemuan artifak pengaruh Buddha. So cikgu pendekkan. Artifak pengaruh Buddha dekat mana? Juga di lembah Bujang. Iaitu di mana? Di Kedah. Gitu. Agama Islam disebarkan juga oleh siapa? Kita pendekkan. Baik, disebarkan oleh pedagang, pemerintah dan juga pendakwah. Bukti iaitu ukiran pengaruh Islam. Kat mana jumpa? Iaitu di Beruas, Perak.
Gitu. Nampak tak? Kita telah short formkan dia, kita telah ringkaskan dia. Okey, untuk hubungan keagamaan. Okey. Baik, dapat tak? Okey, kita baru tengok hubungan perdagangan dan hubungan keagamaan. So kita nak tengok sekejap lagi iaitu hubungan dengan kerajaan lain. Okey, hubungan dengan kerajaan China dan India. Okey, so kalau dah salin dua ni bagi tahu Ha. Natasha. Ya. Oh, main lagu intro. Lagu intro semua orang tahu lagu intro. Intro dah. Alahnya Ah. dia. Lupa lah lagu. Okay. Dulu semasa di sekolah, aku tak suka subjek sejarah. Tapi bila ku jumpa Cikgu Rafia, inilah sejarah yang ku ingat. Inilah sejarah yang ku ingat. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan kamu lah, saja-saja cikgu kongsikan lah cikgu tengah buat satu lagu ni sebenarnya ni. John Wick tadi tengah buat satu lagu dan akan direkodkan. Lagu tu akan jadi lagu tema kelas sejarah dan lagu tu ciptaan kawan cikgu yang mana lagu itu memang dalam bentuk pop rock yang agak fast yang akan memberikan semangat dalam kelas kita. So lagu tu akan jadi lagu tema. Dan lagu tu dinyanyikan oleh cikgu. Silakan Amar. Lagu tu nyanyian cikgu dan juga drum oleh cikgu juga, tapi gitar kawan cikgu dan sebagainya lah. So akan rekodkan dan akan jadi lagu tema lah. So insyaAllah mungkin lepas tu buat video klip dan sebagainya lah. Nak buat video klip apa semua lah. So itu dalam progress lah dalam progress. Nak join juga? Boleh. Okay. Itu progress sebab kita nak buat lagu baru untuk lagu kelas kita lagu tema baru. Ya. Okey, baik. So dah siap bahagian hubungan perdagangan dengan hubungan keagamaan. So kalau dah siap tulis dah. Okey. Kita akan okey dah Pravin. Jap sikit lagi. Okey, silakan. Okey, kita akan pergi kepada hubungan seterusnya sekejap lagi. Okey. Ya, kita akan ada intro baru. InsyaAllah bulan 3 ni kita akan ada intro baru dan yang sebagainya. Kita akan tengoklah. Okay. Yang kamu tengok setiap kelas tu sebenarnya itu adalah intro yang ketiga Sebelum ni dah ada 2 intro untuk kelas online kita.
sebelum ni. Yang ni yang kamu tengok sekarang ni yang dah ketiga. InsyaAllah akan ada yang keempat lagi. Itu bro. Belum. Belum lagi ya. Sabar. Yang pertama dan kedua. Ada. Tapi agak inilah, agak rough idea sikit. Mungkin Daing Zafran pernah dengar kot. Tapi tak apa. Nanti cikgu akan, kalau sempat, cikgu akan suruh tunjukkan. Okey. Baik. So, kita dah lihat hubungan keagamaan dan yang terakhir kita nak tengok hubungan diplomatik. Ni hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni dia agak luas sikit sebab melibatkan kerajaan China dan kerajaan India. Okey. Dia melibatkan kerajaan China dan kerajaan India. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, iaitu kalau kita lihat kerajaan China. Okey. Agama Islam tak sempat. Mana? Oh, ambil. Dia yang tak sempat lagi okey, ambil yang tu. So hubungan diplomatik ni, okey, cikgu akan buat dia punya ni. Okey, untuk kerajaan China, okey, so kita tahu yang membuat hubungan dengan kerajaan China ialah kerajaan Funan dan Champa. So apa yang kita akan buat iaitu abad ketiga Funan dan Champa. Okey. Iaitu apa yang dia buat iaitu okey, Funan dan Champa sebenarnya dia memohon bantuan ketenteraan. Okey. Ketenteraan. Okey, untuk melawan Dai Viet. Okey. Dengan sekutu Cina iaitu okey, baik. Yang ini tak perlu. Okey, memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu Cina iaitu Dai Viet. Okey. So yang ini tak perlu. So yang paling penting ialah yang ini, bantuan ketenteraan melawan Dai Viet. Itu satu. Okey, abad ke-7 Sriwijaya dan Kedah. Okey, untuk apa? Untuk mendapat pengiktirafan. Okey. Okey, mendapat pengiktirafan. Kemudian yang kedua. Kejap. Okey. Okey, so cikgu rasa lebih baik kita buat begini. Okey. Kejap. Okey, mendapat pengiktirafan. Kemudian seterusnya, okey, mengukuhkan hubungan persahabatan. Okey. So, kita buat. Okey, mengukuhkan hubungan persahabatan. Maknanya mendapat pengiktirafan, mengukuhkan persahabatan, okey, dan perdagangan. Gitu. Okey. So, kenapa cikgu buat begini? Sebenarnya cikgu nak ringkaskan supaya ini lebih mudah untuk difahami sebenarnya. Lebih senang nak ingat. Okey. Kemudian abad ke-12, Angkor. Okey. Apa tujuan dia? Okey. Iaitu untuk mengukuhkan persahabatan dan juga perdagangan. Abad ke-14 iaitu Majapahit. Okey, iaitu untuk okey Nakib. Okey, iaitu Majapahit iaitu untuk hubungan persahabatan. Dia gitu. Okey. Jadi tujuan kita buat begini adalah untuk memudahkan kita ingat. Memudahkan kita ingat. So kalau cikgu boleh panjangkan lagi ni supaya dia tak. Okey, gitu. Bantuan ketenteraan melawan Dai Viet. Yes. Okey. Dai Viet. Baik. Okey, so itu tentang hubungan diplomatik dengan kerajaan China. So mungkin kamu boleh highlightkan perkataan-perkataan seperti Funan dan Champa ni, ataupun kejap.
Okey, so Funan dan Champa. Okey, kemudian di sini Sriwijaya dan Kedah Tua. Okey, kemudian Angkor. Okey, dan juga Majapahit. Okey, macam tu. Ah. So kita akan nampak dia punya perbezaan-perbezaan dia. So kalau kita lihat di sini, okey, kalau lebih spesifik lagi lah kalau lebih spesifik lagi, sebenarnya kamu boleh buat dia punya kotak tau. Kotak dia macam mana Okay. Baik. Contohlah Okey, contoh kalau kita buat ada persamaan-persamaan, perasan tak? Okey, iaitu Sriwijaya dan Kedah Tua, okey, persahabatan kat sini. Okey, so kita boleh buat dia punya okey, so kita buat. Okey. So kalau kita lihat di sini persahabatan. Okey. Cool. So kemudian satu lagi P dan juga this. Okey, nampak tak? Cikgu cuba untuk okey, untuk samakan. Okey, so persahabatan maknanya kita nampak ada 3 kerajaan yang buat hubungan dengan kerajaan China iaitu untuk persahabatan. Nampak? Okey. Dan satu lagi mungkin kita boleh buat iaitu perdagangan, betul? Baik, untuk perdagangan kita boleh tukar color. Okey, cikgu buat color hijau. Hijau. Okey. So di sini cikgu akan send to back. Okey. Cikgu resizkan dia. Okey. Untuk perdagangan. Okey. Dan satu lagi. Okey. Untuk perdagangan. So, hijau dan okey, so nampak tak? Supaya kita nampak perbezaan dia. Iaitu okey, Sriwijaya dan Kedah Tua. Okey, Sriwijaya, Kedah Tua, Angkor, Majapahit, ketiga-tiganya ada hubungan persahabatan. Tetapi Sriwijaya dan Kedah Tua serta Angkor yang buat hubungan perdagangan dengan kerajaan China. So di sini kita nampak perbezaan yang ketara. Supaya kita kena senang ingat. Okey, sekarang kita nampak tentang perbezaan hubungan, matlamat hubungan antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan China. Okey. Baik. Kita pergi pada kerajaan India. Okey, untuk kerajaan India, kalau kita lihat, okey, abad ketiga. Okey. So, abad ketiga Funan kukuhkan untuk apa? Okey, kita kata kukuhkan ataupun hubungan perdagangan dan keagamaan. Manakala untuk kerajaan ataupun abad ke-9 Sriwijaya hubungan persahabatan dan keagamaan.
Abad ke-12, okey, Angkor eratkan hubungan persahabatan. Okey. Dan abad ke-14, Majapahit. Okey, eratkan hubungan persahabatan. Baik. Untuk hubungan persahabatan, kalau kita lihat ada tiga abad, tiga kerajaan yang buat hubungan dengan India yang menjalankan hubungan persahabatan, iaitu kalau kita lihat hubungan persahabatan ini iaitu di sini. Okey. Okey, so kita boleh send to back. Okey. Dan kita boleh copy, kita paste. Okey, iaitu di Sriwijaya. Okey, kemudian satu lagi iaitu di Angkor. Okey, Angkor. Dan satu lagi kita boleh buat iaitu di Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit juga membuat hubungan persahabatan. Manakala untuk hubungan perdagangan kita akan gunakan warna lain. Kita buat warna purple. Hubungan keagamaan. Okey, kita so hubungan keagamaan dan kita buat satu lagi. Iaitu kita tukar color, send to back, dan kita akan adjust dia. Itulah. Baik. Okey, Hana. Okey, so di sini kita telah buat, iaitu untuk kerajaan India, hubungan antara Funan, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. So kita akan cuba untuk nak bagi dia nampak beza. Okey, baik. Dapat tak? Okey, dapat tak nota bahagian ni? Ini hubungan diplomatik. Boleh dapat? Boleh salin Kalau dah siap, tulis siap. Dah siap. Okey, Anci. Bagus, Anci. Okey. Cikgu, rendang dengan kari mana lagi sedap?
Rendang kot. Cikgu prefer rendang. Okay, dah siap, tulis dah siap kalau ada lagi nak buat, tak apa, tak apa. Take your time, kita tak ada apa-apa pun. Kita dah habis dah. Cikgu dah siap. Cikgu dah. Dah siap okay. Okay, so kita dah sampai kepada nota kita yang terakhir untuk bab 1. Maknanya di sini, bila kamu dah siap, mungkin kamu ada 2 helai. Kalau kamu perasan tak? Okay, mungkin kamu ada 2 helai. 2 helai nota ni. So bermakna kamu dah boleh stapler dan juga kamu lipatkan ikut dia punya tu. Dan inilah dia bab 1. So kemudian kamu boleh ambil sticky notes ke kan. Letakkan klip kat situ. Bab 1 Kerajaan Alam Melayu, tajuk. Dah simpan. Kat mana? Simpanlah dalam pencil box ke. Okay, ataupun simpan ke mana-mana lah. Ingat okay, sila hargai dia sebab ini kamu akan buat sekali je. Kamu tak akan buat lagi. Percayalah. Sebab korang tak akan rajin nak buat kali kedua. Betul tak? Korang tak akan rajin untuk buat kali kedua. Jadi sila simpan elok-elok. Simpan di tempat yang kamu boleh jumpa dan boleh dapat balik. Sebab nanti, percayalah, nanti bila kamu pergi sekolah, confirm cikgu kamu akan kata apa? Okey, untuk bab 1, cikgu nak kamu buat nota. Okey, buat nota bab 1 Kerajaan Alam Melayu, okey? Dan kamu kena buat 1.3, 1.4 dulu. Okey, dan kemudian hantar. Kamu pula, alamak, macam mana ni aku tak tahu nak buat. But then kamu dah ada sampel nota itu. Oh, aku dah buat nota ni. Just tiru sahaja dia daripada ini. Nak suruh buat lagi sekali. Kalau benda ni hilang, ini hilang, nak buat balik macam ni. Memang korang tak nak buat lah jawabnya. Betul tak? Mengaku je lah korang. Okay. Confirm mengaku je lah bahawa korang takkan buat nota ni kali kedua. Kan? Ya, sebab apa? Ya, memang korang tak, kalau dah hilang tu memang hilang lah. Lepas tu memang nak buat lagi, memang tak lah. Sebab, malasnya nak buat. So, sebab itu simpan elok-elok. Kalau dah hilang tu rasa nak marah aja kan. Jadi pesan cikgu, okay, sila simpan nota tu elok-elok. Ingat, nota ni sangat berharga. Percaya tak? Percaya tu saja cakap Kalau korang dah ada nota ni, korang tunjuk kat kawan korang. Ada nota bab 1 lah. Pinjam Pinjam Confirm. Dia pinjam lepas tu dia tak pulang balik. Confirm dia tak pulang balik. Okay. Ya, sekali dia pinjam, kan, bila dia minta balik, mana nota aku hari tu? Aku lupa nak bawa besok lah. Okay. Mana nota tu? Besok pula. Alah, aku dah bawa dah tapi tertinggal lah dalam ni. Mesti punya. So, sila jaga elok-elok. Kalau katakan, aku nak lah, boleh. Tapi kau ambil kertas sekarang. Kau ambil kertas sekarang, kau salin sekarang. Depan mata aku, kau salin. Nah, aku bagi kau pinjam, lepas tu kau salin. Memang tak. Aku ada ni je tau. Kalau kau nak, kau salin sekarang. Macam tu. Jangan bagi. Nanti kau salin, kau pulangkan balik. Jangan. Jangan. Ya. Iya, betul. Diorang bayar. Tak ada. Kalau diorang bayar sekalipun, kalau katakan kamu dapat duit sekalipun lah, dia bayar untuk nota kamu. Kemudian, ya. Okey. Okey. Kalau dia bayar pun, kemudian kamu dapat duit, dia dapat nota kamu. Kemudian kamu nak buat lagi. Kamu nak buat lagi. Unless kamu bisnes. Contohnya apa? Contohnya, kau nak buat nota. Aku buat nota, boleh? Kau bayar aku. Aku buat nota untuk kau bab 1. Itu lain lah. Kan? Tapi cikgu tak syorkan. Tak syorkan, jangan. Okay. Tapi cikgu suka Zahra Syasmin punya idea, iaitu apa? Saya tulis nota dengan tulisan buruk sikit.
Kalau ada yang nak ambil pun, dia tak faham pun. Cikgu suka yang itu. Sebab itu cikgu cakap, kan, bila kamu dah buat nota ni, memang nota untuk kamu. Kalau buruk pun tak apa, kamu yang faham. Jadi kalau kamu bagikan, kau nak ke nota ni? Cuba kau tengok nota ni. Cuba tengok. Kau tulis apa ni? Nota aku lah. Aku tak faham lah. Aku bukan buat untuk kau. Aku buat untuk aku. Biarlah aku yang faham. Kau tak faham, kau buatlah sendiri. Nampak tak? Macam tu. Saya pun nampak tak? Daik Zafran kata, saya punya tulisan mak saya pun tak faham. Kan? Tak apa Daik. Sebab bukan mak kau yang nak exam. Kau yang nak exam. So, biar kau yang faham. Tapi, kalau korang tulis nota, tapi korang sendiri tak faham, cikgu tak faham lah macam ni kau boleh faham. Maknanya, tulisan kamu sendiri pun kamu tak faham, kan? Tak payah hantar lah. Cikgu sendiri akan baca pun, cikgu pun tak faham. Cikgu akan tanya apa pada kamu tau. Macam mana kau faham tulisan yang cikgu sendiri pun tak faham apa yang kau faham? Betul? Macam mana kau boleh faham tulisan yang cikgu pun sendiri tak faham dan kau faham? Betul? Blank kejap. Okey. Baik. So, kalau kita sendiri tak faham, memang cikgu tak faham lah. Macam mana kau boleh faham apa tulisan yang cikgu tak faham tapi kau boleh faham? Boleh faham? Berpusing-pusing kataan faham tu. Okey. Baik. Dah. Okey, baik. So, itu tentang bab yang pertama. Okey, tentang hubungan kerajaan alam Melayu. Maka, okey, bila kamu dah salin ini, maknanya telah lengkaplah bab 1 sejarah tingkatan 2. Baik, so cikgu ulang balik apa yang sebenarnya yang kamu telah belajar dalam kerajaan alam Melayu ini. Okey, iaitu kalau kita lihat tentang kerajaan alam Melayu, apa yang kamu telah pelajari iaitu berkaitan dengan konsep alam Melayu. Okey, yang ini hari itu kita dah buat nota ringkas berkaitan dengan konsep alam Melayu dari sudut geografi, bahasa dan budaya. Kemudian, okey, kita juga telah mempelajari 7 kerajaan alam Melayu, Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedatua dan Gangga Negara. Kemudian kita telah melihat satu-satu kerajaan alam Melayu seperti Funan, Champa, kemudian kita dah tengok Sriwijaya, kemudian Angkor, begitu juga kita telah lihat Majapahit, kemudian Kedah Tua dan juga kita telah lihat Gangga Negara. Okey. Dan untuk hari ini kita telah lihat tentang kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Iaitu kita telah lihat inilah kerajaan-kerajaan luar dengan kerajaan alam Melayu yang sezaman seperti Funan dengan Rom, Parsi, Kushan dan dinasti Han abad pertama. Kemudian Champa, Sriwijaya, Angkor abad ke-9 Masihi iaitu kerajaan Abbasiyah, Empire Byzantine, dinasti Tang, kerajaan Chola. Dan untuk abad ke-14, okey, kerajaan Champa, Angkor dan Majapahit. Okey, sama dengan Empire Mongol, Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Dan subtopik yang terakhir kita telah lihat ini iaitu okey, kerajaan alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan sezaman seperti China dan India, di mana kita telah lihat ada 3 hubungan, hubungan perdagangan, keagamaan dan hubungan diplomatik. So kita lihat hubungan perdagangan kerana kedudukan strategik, kekayaan hasil bumi dan sikap keterbukaan pemimpin alam Melayu. Hubungan keagamaan ada 3 agama, Hindu, Buddha dan juga agama Islam. Okey. So agama Hindu disebarkan oleh pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Agama Buddha disebarkan oleh Asoka yang menghantar Sami Buddha dan agama Islam disebarkan melalui pedagang, pemerintah dan juga pendakwah. Dan kita telah lihat tadi, okey, iaitu hubungan diplomatik, okey, iaitu kerajaan China dan kerajaan India. Kerajaan China, okey, buat hubungan diplomatik untuk Funan dengan Champa sebab Funan dan Champa minta bantuan ketenteraan melawan Dai Viet. Manakala Sriwijaya dan Kedah Tua buat hubungan dengan kerajaan China untuk mendapat pengiktirafan, persahabatan dan perdagangan. Angkor buat hubungan dengan kerajaan China untuk adakan
persahabatan dan perdagangan, serta Majapahit buat hubungan dengan China untuk hubungan persahabatan. Kerajaan India pula, Funan buat hubungan dengan kerajaan India untuk hubungan perdagangan dan keagamaan. Sriwijaya pun sama, buat hubungan persahabatan dengan keagamaan. Angkor dan Majapahit buat hubungan dengan kerajaan India untuk hubungan persahabatan. Jadi, itulah bab 1, tingkatan 2, iaitu Kerajaan Alam Melayu. Ada soalan nak ditanyakan? Ada sebarang soalan nak tanya? Ya, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Okey. Boleh faham tak tentang cara nota yang cikgu bagi tu? InsyaAllah. InsyaAllah, Imran. Alhamdulillah. So, kamu rasa dengan nota itu telah memudahkan tak untuk kamu belajar? Mungkin ditolong, mungkin dia tak. Apa? Ya, Pravin. Mungkin apa, Pravin? Dia mungkin tolong, dia mungkin tak. Dia mungkin tolong, dia mungkin tak. Ya, dia bergantung. Dia ikut dia ikut kemalasan dan kerajinan seseorang lah. Ikut kemalasan dan kerajinan. Nampak tak dia punya peribahasa tu? Baik, bagaimana dengan Imran? Apa pendapat kamu, Imran? Kamu rasa boleh membantu ke nota seperti itu? Ya, maybe. Dah kalau dapat nota daripada cikgu tu, kalau halal tu, bolehlah insyaAllah. Halal. Cikgu kena dapatkan cop halal daripada Jakim lah untuk sahkan. Ya, betul. Kena dapatkan cop halal daripada Jakim ya. Alamak, lain macam ni. Baik. Nanti kedai saya nak bagi halal. Baik. Bagaimana dengan produk Cikgu Rafi? Mendapat wahyu. Suka tikau je, Pravin. Wahyu tu notanya suka tikau je. Baik. Bagaimana dengan apa pendapat Zahra dan juga Alia ataupun Hana Natasha? Apa pendapat kamu? Tentang aktiviti kita buat nota tadi. Izzat boleh memberi kefahaman kepada kamu? Adakah ianya membantu atau mungkin kamu rasa ianya tidak membantu? Bagaimana? Anyone? Hana, Natasha, Alia, Rasha, Zahra? Macam mana? Amy, Wan Emil Zudin? Okey tak? Okey. Baik, untuk saya rasa baik, saya rasa sangat membantu sebab saya lagi understand if saya buat nota. Baik, bagus Zahra. Wan Emil Zudin kata okey cikgu. Baik. So, untuk next class, cikgu akan sediakan soalan-soalan daripada bab 1. Dan soalan-soalan ini, cikgu akan minta kamu untuk print out dulu dan kemudian dalam kelas kita akan bincangkan. Mana yang kamu boleh buat, buat dulu. Mana yang tak boleh buat, tak apa. Nanti kita akan bincangkan. So, macam mana nak jawab soalan tu secara lebih baik. Jadi, kita akan tengok dulu. Selepas next class tu, kita dah habis dengan latihan bab 1, baru kita proceed bab 2 dengan cara membuat nota juga. Is it kita boleh continue tak? Teknik untuk kita buat nota ini ke seterusnya. Boleh kita teruskan? Boleh teknik ni? Supaya boleh je untuk lebih faham lah. Ya, betul. Jadi kita instead of daripada penerangan, lebih baik kita penerangan dan kita buat nota. Dan untuk next class, cikgu akan berikan soalan-soalan daripada bab 1 dan kita akan bincangkan sama-sama. Ingat soalan-soalan ni bukanlah nak menguji kamu, tetapi di samping menguji, kita berbincang bagaimana untuk menjawab soalan-soalan daripada bab 1 ini. Baik, kita ada 5 minit lagi, tetapi cikgu tahu ramai yang lapar dah. Mungkin sebab tak sempat sarapan. So, cikgu benarkan untuk kamu keluar awal, untuk kita bersarapan lah. Nak dengar itu? Tak boleh. Next time, Pravin, next time. Baik. Kita jumpa lagi
Ya. Okey, kita jumpa lagi guys. Take care. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.